Ada satu kisah yang Ustazah kongsikan di beberapa tempat dah, ya. Tidak ada tujuan lain kecuali Ustazah nak tuan-puan tahu kita semua manusia biasa, kita melalui satu proses yang hampir sama, dan apa yang baik pada Ustazah boleh ikut, dan ada benda yang buruk, kelemahan Ustazah jadikan sempadan orang mukmin tidak jatuh lubang dua kali. Ya, maksud dia kalau Ustazah dah buat silap, tuan-puan dah dapat ambil sempadan, jangan buat lagi. Ada satu kesilapan khilaf yang Ustazah buat tuan-puan dalam usaha didik anak-anak. Dulu memanglah anak kita kecil-kecil kan, anak kecil-kecil ni dia lebih mudah ikut. Betul tak tuan-puan? Kan dia lebih mudah ikut dan dia suka mengikut kan? Kita nak gimana pun nak ikut. Budak kecil dah namanya. Bila dia meningkat remaja, kita kena tahu pula skill dengan anak remaja. Kalau anak kita dah tua pula, dah kahwin, dah beranak cucu, tahu juga dengan anak macam tu lain pula cara dia. Tapi selagi jadi ibu dan ayah, tanggungjawab sebagai ibu ayah untuk menegakkan ad-din an-nasihah, agama itu terbina dengan nasihat menasihati, itu tak pernah lepas. Jadi bila anak dah remaja, dia lain-lain tuan-puan. Dia dah mula ada cita rasa. Dulu anak-anak kita masa kecil tak ada cita rasa. Betul tak? Kita perasan tak ada cita rasa. Diikut je apa kita suruh. Ya. Kadang-kadang comot-comot je dia kan, sebab dia tak ada cita rasa. Tapi bila remaja, mata dia dah melihat lebih luas. Telinga dia dah mendengar lebih luas. Kakinya telah melangkah lebih jauh. Dia mulai ada cita rasa. Jadi adalah satu ketika tuan-puan, Ustazah ni tension. Dia isu besar dia sebab mak tu tension. Ya. Stres. Penat tuan-puan. Penat, tension, stres. Ustazah sangat cuba jaga supaya tidak terlalu stres, sebab supaya tak sakit. Ya. Sebab penyakit tu dah ada dah sikit-sikit. Jadi nak jaga, mudah-mudahan panjang umur lah kan. Ya. Jadi tak nak duduk dalam suasana stres, ya. Tapi apakan daya, stres juga. Stres tak tuan-puan kalau kita nak hantar tesis PhD lagi 3 minggu? Stres tak? Stres kan? Dan itu adalah tarikh terakhir yang takkan dibuka-buka peluang lagi dah oleh universiti. Tak buka lagi dah. Maknanya kalau tak hantar tarikh tu, kira ila liqa ma'assalamah, goodbye, thank you, macam itulah. Ya, maknanya dah mereput dah, tak siap-siap juga. Itulah dia. Sampai dah naik malu dah tuan-puan. Bila nak siap dah. Puas dah segala tenaga usaha tu. Cuba juga siapkan, cuba juga dengan segala tugas yang ada. Jadi tensionnya luar biasa tuan-puan. Sebab main dengan mata nak kena tengok laptop lagi, otak nak kena berfikir, aduh ya Tuhan. Ketika itu dalam masa yang sama, kita ni harus dengan amanah anak-anak juga. Jadi adalah yang tak berkenan dekat hati sikit, ya. Anak tu bila dia dah remaja tuan-puan, dia nak bergaya. Bukan anak perempuan kita cerita tahun depan, ya. Ini lelaki remaja. Sekarang orang lelaki pun boleh tahan ya, bergaya macam orang perempuan juga, ya. Betul tak tuan-puan? Boleh tahan juga sekarang. Kena tempias dalam rumah Ustazah juga. Nak bergaya. Pernah dah tegur, Umi rasa macam tak sedap je pandang seluar sempit-sempit ni. Sempit seluar tuan-puan. Kedut-kedut ni dekat lutut ni sebab sempit. Ya, patut seluar boleh masuk juga tangan kita tu. Kalau seluar kan kita masuk ke bawah tu boleh masuk tangan, lengan ni lah. Sempit. Dia kata, Umi, cuba Umi tengok remaja-remaja kat luar, mana ada pakai dah seluar gebur-gebur macam Abi tu. Ya, tak ada dah, dia kata. Jadi nampak kan betapa ortodoknya kita, ya. Itu cita rasa anak muda. Ustazah cuba sangat memahami yang tuan-puan, cuba sangat. Okeylah. Tak naklah pasal seluar jadi isu sangat. Ya. Tapi kemudian Abi pula tegur. Dia tak terpengaruh dengan teguran, sebab teguran tu bahasa asing. Abi pula tengok, Abi kata, ini tak kena ni seluar sempit sangat macam ni. Dah 2 orang dah tegur, saya diam je dengar.
Sekali atuk dengan Wan dia datang daripada kampung. Khabar Tok, dia datang ya, salam buat baik-baik dengan atuk kan ya. Assalamualaikum Tok. Atuk dia pegang tangan macam ni. Ini bukan seluar budak tahfiz ni, atuk dia cakap. Dah nombor 3 dah. Orang hafiz tak macam ni seluar, jangan. Kita punya penampilan kena jaga, atuk dia cakap. Ini kita dah hafal Quran, dah dengar Quran. Tunjukkan satu contoh yang baik, atuk dia kata. Ustazah ni menahan sabar lah ni. Dalam hati, budak ni memang buat malu betul lah. Kita dah cakap dah sebelum ni. Maknanya betul ni pandangan mata ustazah dengan ayah tu selari. Jadi akhirnya dengan campuran stres tu, marah lah. Tak kira, sama-sama marah ustazah dengan ustaz. Tak kira seluar sempit-sempit semua keluarkan. Jangan sampai Umi dengan Nabi pergi tengok dekat dalam almari. Tolong keluarkan. Letak kat sini. Tahulah kita nak buat apa. Kain buruk kat rumah pun dah rosak kan. Ya, tahulah nak buat apa tuan-tuan. Nak berapa ratus untuk beli seluar yang baik? Nak berapa ratus? Tawar tu tuan-puan. Tak nak tunjuk kita kedekut ke kita beri. Nak berapa ratus untuk seluar yang sedap mata memandang. Sesuai kita orang hafaz Quran. Biar nampak berbekas. Akhlak itu akhlak Quran. Tak cantik kita buat macam tu, ya Allah. Ya segala-gala nak sempit. Semua nak sempit. Heran ustazah tuan-puan. Tapi katanya trend. Tak boleh pula nak halang lah, namanya trend. Ya. Okey. Tambah lagi satu, bab rambut. Apakan daya suami ustazah cita rasa dia lain. Cita rasa suami ustazah, kalau dia ataupun anak-anak pergi dekat kedai gunting rambut, dia akan cakap dengan tukang gunting rambut tu, nombor 2. Nombor 2 tu kalau nak tahu, pergi tempat gunting rambut, cakap dengan dia nombor 2. Nanti tahulah jadi apa. Nak cerita pun payah juga ya, sebab kita bertudung. Cubalah try nombor 2 cakap. Ya. Jadi macam banyak kat pulapul jadi macam apa? Tentera lah ni kan. Mana nak kena dengan selera anak. Kecil-kecil memanglah suka naik motor kan, pergi kedai gunting rambut. Bila habis dia ajak, jom kita pergi gunting rambut. Oh ya Allah, semua naik atas motor, depan, tengah, belakang. Tak kira nombor 2 kau, nombor 1 kau kosong ke, tak kira. Sebab seronok naik motor. Itu kecil. Sekarang tak. Remaja. Ada cita rasa. Cita rasanya apa nama dia? Cita rasa pomade. Tahu pomade tuan-puan? Ni yang apa? Minyak rambut tu. Dia kena rambut tu tebal. Sebab apa? Dia boleh alun-alun. Dan memang kalau dia pakai pomade tuan-puan, dia tak boleh dah pakai kopiah. Sayang pakai pomade pakai kopiah kan. Oi, rambut jadi hero Malaya lah. Paling handsome lah. Memang Ustaz akui lah kalau dia buat rambut macam tu. Oh ya Allah, kami handsome lagi. Bawa minyak-minyak. Tapi soalnya takkan tiap-tiap hari dia pakai pomade 24 jam. Ada kat masa tak berpomade tu yang sakit hati tengok tu. Ya terpacak-pacak setebal-tebal ni, boleh pegang macam tu ha. Dipanjang rambut tu maknanya sebab lupa pakai pomade bangun tidur. Yang ni kena. Abi dia kata, Abi balik petang ni, Abi nak tengok rambut sudah nombor 2. Itu macam tak ada kata apa dah tu. Yang tu Ustazah tak nak tolong dah kalau ayat macam tu dah keluar. Ya, diam je lah. Jadi tuan-puan, Ustaz dengar anak tu dia popek-popek dalam bilik. Oleh kerana mak-mak ni selalu telinga terang ya, jadi bersyukur kepada Allah Kita kalau anak ngumpat dengar selalu Dengar tuan-puan, walaupun kita tengah buat kerja lain, macam ada bunyi je tak puas hati kan, betul tak ya, dalam bilik. Ustazah jadi naik darah sungguh. Padahal kita dah pernah cakap cara baik, dah pernah berunding, dah pernah berbincang, dah apa semua. Ustazah geram tuan-puan sebab campur dengan serabut semua. Ustazah pergi dekat dia, pegang tangan dia. Ustazah kata duduk sini, pegang. Ustazah cakap sungguh-sungguh daripada hati sungguh. Ustazah kata, Umi minta maaf sangat. Sebab Umi tahu sungguh rasa, Umi tahu anak Umi rasa tak best langsung dengan Umi Habib. Minta maaf sangat sebab mewujudkan perasaan itu.
Tapi Umi Abi sebenarnya dah cuba buat yang setakat yang boleh lah, ya. Jadi hari ni Umi nak minta maaf segala-galanya, dan hari ni Umi nak cakap, Umi serahkan dia pada Allah. Ustaz cakap macam tu tuan-puan. Masa cakap mula-mula tu, dan hari ni Umi serahkan dia pada Allah, rasa macam mana? Lega aku. Puas hati dapat cakap macam ni. Masa tu lah, masa-masa tu betul. Yang anak ni dengar tercengang. Lepas tu dia menitik-nitik air mata dia. Ustazah pun pergi naik kereta. Sebaik naik kereta tuan-puan, susah nak gambarkan hati ustazah terasa macam ada satu beban atau batu yang besar. Dia rasa mencungap, rasa nak menangis. Kata, kenapa jadi macam ni? Rasa macam kena menangis. Rasa dia berbuku. Lepas tu saya rasa, ya Allah, ada tak kena ke? Ya Allah, ada tak betul ke? Sangat diasak dengan perasaan tu, serta-merta sebaik keluar daripada rumah. Sehingga saya terpaksa telefon suami, sebab saya nak cakap, tadi cakap macam ni, salah ke cakap macam tu? Nak tanya. Ustaz lambat sikit angkat, dia tu di IM meeting apa semua, lama-lama dia angkat juga. Ustaz kata nak cepat ni, tapi Ustaz cakap baca Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana banyak-banyak sampai hilang rasa tu. Ustaz pun baca. Wahai Allah, ampun kami ya Allah, jangan kira sangat kalau kami silap, kalau kami lupa, baca sehingga Allah datangkan pencerahan tuan-tuan. Pencerahan macam mana? Sebenarnya apa yang kamu ucapkan tadi tidak baik. Padahal masa cakap tu rasa lepas, padahal muka cakap macam ni. Ya? Tak payah selindung cakap tu. Tapi lepas berzikir tuan-puan, lepas minta ampun dengan Allah, kuat hati tu kata ucapan kamu tadi tidak baik. Kenapa? Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhan kamu tahu apa yang ada dalam benak hati kamu. Perkataan itu diungkapkan dalam situasi apa? Ayat itu diungkapkan walaupun bunyinya baik, serah pada Allah, baik kan, serah pada Allah, tapi Tuhan kamu tahu apa dalam hati kamu. Apa dia? Kamu ucap ucapan itu pada anak kamu kerana kamu kecewa, kerana kamu putus asa, kerana kamu bosan. Kenapa? Kerana kamu marah, kerana kamu tak nak sabar dah, kerana kamu dah malas nak usaha dah, kerana kamu dah fed up dah. Allah tahu, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Oleh kerana ramuan itulah yang ada dalam hati kamu, lalu kamu lontarkan, hari ini Umi serahkan kamu pada Allah saja. Ibarat seorang ibu nak cakap, malas dah nak tolong, malas dah nak usaha. Dan ketika itu juga tuan-puan, ustazah terasa Allah ingatkan, apa sangat yang anak kamu buat? Apa yang anak kamu buat? Seluar je pun, cerita rambut je pun. Terus terbayang tuan-puan, bagaimana perjuangan seorang ibu ayah, ni sepasang suami isteri, yang Allah kurniakan dia anak, padahal ibu itu guru agama, ayah itu guru agama, ibu itu guru Quran. Sangat terpandang, sangat dihormati dalam masyarakat ibu ayah tu. Tapi Allah uji mereka, anaknya adalah penagih dadah tegar. Cuba bezakan apa yang kita lalui dengan ibu ayah yang ustazah maksudkan tadi. Penagih dadah tu.